Hai, Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada anda semua di luar sana. Anda menyaksikan kami di Awani Pagi. Hari ini anda bertemankan kami berdua. Saya Hafiz Rosli, begitu juga dengan Hafizah Azaman, dan semestinya kita ingin memaparkan mengenai berita-berita yang menjadi tumpuan di astroawani.com, dan kita juga ingin bawakan perkembangan mengenai PKPB di kawasan-kawasan ataupun di negeri-negeri yang telah pun diisytiharkan semalam. Dan mungkin Hafiz ingin memulakan kepada bilangan statistik COVID-19 di negara ini, Hafiz. Okey, bilangan statistik di negara kita ini menyaksikan kekal pada paras 500 hinggalah 600 kes COVID-19, yang mana kalau kita lihat semalam merekodkan 563 kes dalam tempoh 24 jam, dan 52% daripada kes-kes itu direkodkan di negeri Sabah, manakala 25% lagi di Pulau Pinang. Tan Sri Dr. Noh Hisham menyatakan bahawa pertambahan jangkitan itu menjadikan jumlah sekarang ini secara keseluruhannya adalah sebanyak 16,220 kes dengan 5,039 kes aktif. Dan daripada 563 kes hari ini, Sabah masih lagi mencatatkan jumlah kes yang tertinggi iaitu 291 kes. Namun ia rendah berbanding semalam iaitu 488 kes. Pulau Pinang mencatatkan lonjakan jumlah kes positif sebanyak 141, tapi semua kes itu berada pada kluster penjara Reman, di mana semua kes memangnya terasing daripada masyarakat di dalam penjara itu. Jadi ada yang pihak mempersoalkan kenapa Pulau Pinang tidak dikenakan PKPB kerana kesnya meningkat. Ia kerana disebabkan kes di Pulau Pinang itu berada dalam keadaan yang terkawal di dalam penjara itu dalam kalangan banduan sahaja. Dan dalam masa yang sama juga Tan Sri Dr. Noh Hisham menyatakan bahawa keseluruhan kes baru hanya terdapat satu kes mendapat jangkitan daripada luar negara iaitu Indonesia, dan 526 kes penularan dalam negara, 498 kes warga negara dan 64 kes adalah bukan warga negara, Fizi. Dan kita ingin melihat kepada pecahan-pecahan di negeri-negeri sebagai contohnya. Dinyatakan lebih daripada 50% adalah melibatkan di negeri Sabah saja, iaitu sebanyak 291 kes, Pulau Pinang 141 namun dalam kluster di penjara itu. Dan Selangor semalam mencatatkan 69 kes, begitu juga dengan wilayah Kuala Lumpur sebanyak 28 kes, Negeri Sembilan 12 kes, Kedah 10. Kedah nampaknya telah pun mencatatkan penurunan setelah diadakan PKPB di kawasan berkenaan, PKPD di kawasan berkenaan, dan kita juga menyaksikan di Perak 4 kes, Johor 2, Labuan 2, Putrajaya 2 dan 1 kes di Melaka, begitu juga dengan di Sarawak. Dan kita ingin melihat kepada adanya kluster-kluster yang baru telah pun dikesan oleh KKM sendiri, dan ini yang dinyatakan oleh Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah yang menyatakan 6 lagi kluster telah pun dikenal pasti di seluruh negara, dan di mana kluster-kluster ini adalah melibatkan di negeri iaitu 2 di Kuala Lumpur dan masing-masing 1 di Selangor, Johor, Putrajaya serta Sabah. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah berkata 2 kluster di Kuala Lumpur dikenali sebagai kluster Baiduri dan kluster Bah Perdana, sementara di Johor, kluster di Selangor pula dikenali sebagai kluster Bah Tropicana, di Sabah kluster Kolong, di Johor kluster Rintin, dan di Putrajaya kluster Bah Kasturi. Fizi, kalau kita lihat semalam bagi kluster Bah Tropicana ni, saya difahamkan lebih daripada 5 orang petugas-petugas telah pun ataupun pekerja di kelab golf itu telah pun didapati positif COVID-19, dan keseluruhan bagi mereka yang datang ke kelab golf itu juga telah pun diminta untuk kuarantin di rumah dan juga menjalani swab test dan sebagainya, kerana kita lihat kepada wujudnya kluster ini yang mungkin memberi risiko kepada pelawat-pelawat ataupun kepada pengunjung ke kelab golf itu, dan ini risiko yang mereka hadapi terpaksa menjalani kuarantin dan juga swab test. Dan sudah pasti apabila 6 kluster baru ini muncul semalam, menyaksikan jumlah kluster di Malaysia boleh dianggarkan sekitar dalam hampir 150 kluster, yang mana kalau kita lihat saya rasa lebih daripada 100 kluster telah pun tamat tempohnya. Apabila 28 hari tiada jangkitan baru, maka sebuah kluster itu akan tamat, dan ada lagi kluster-kluster lain yang masih lagi kita perlu tangani. Dan KKM telah pun menyatakan bahawa kebanyakan kluster dan juga kes COVID-19 di Sabah itu
kini berada pada paras yang kritikal dan itu disahkan sendiri oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Dan semalam mengapa PKPB itu dilaksanakan di Selangor, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, itulah yang menjadi persoalannya. Tapi kita nak tengok dahulu kepada muka hadapan akhbar-akhbar untuk hari ini supaya kita celik dan juga peka akan apa situasi pandemik COVID-19 dan juga situasi politik tanah air negara kita ini yang semakin hangat suhunya, Fizi. Jadi apa berita hadapan muka kita nak tengok? Okay, kita nak tunjuk muka sikit hadapan lah berita hadapan akhbar, muka hadapan akhbar kita. Kita beralih ke Harian Metro, di mana Harian Metro menyatakan mengenai PKPB ini 4 wilayah dikunci. Dikunci itu maknanya berada dalam keadaan sekatan. PKPB lah, sekatan dan sebagainya lah. Jadi berasaskan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, kerajaan membuat keputusan mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Sabah. Sabah difahamkan telah pun bermula jam 12.01 tengah hari malam tadi. Dan untuk 3 lagi negeri iaitu di Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya akan bermula pada 12.01 tengah malam nanti. Dan bagaimanapun Selangor mahu Majlis Keselamatan Negara MKN mempertimbangkan semula pelaksanaan PKPB di negeri itu. Kita akan bawakan perinciannya seketika nanti dan kita lihat kepada akhbar seterusnya, Vijay. Okey, untuk kita nak rumuskan senang, berita harian kalau kita tengok The Star dan juga New Straits Times semuanya berkaitan dengan PKPB yang dilaksanakan di 4 wilayah ataupun 4 negeri ini, Sabah, Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya. Dan inilah yang anda saksikan sekarang, The Star, Critical Time, yang menyatakan bahawa dengan keadaan kes 563 kes, government ataupun kerajaan mengisytiharkan 14 hari MCO bermula di Sabah dan Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan itulah yang kita saksikan sekarang ini yang terpaksa dilalui oleh 4 negeri ini dan sudah pasti ramai tanya-tanya dan kita sangat risaukan apabila perniagaan rakyat yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang yang mendapat gaji harian secara harian itu, dan itulah yang menjadi kebimbangan kita sekarang ini. Dan dalam masa yang sama juga, Fizi, kita ada cerita mengenai nak faham sikitlah PKP, PKPD, PKPDB, itu yang menjadi perbualan sekarang sebab ramai sebenarnya yang tak faham. Jadi kita nak rollkan grafik ini, nak tengok fahamkan sikit mengenai PKP. Pengertian sebenarnya PKPB sebenarnya, dan juga term-term dalam PKP ini semua. Kita saksikan.
Tuan Divisi, sedikit informasi begitu lengkap sekali mengenai PKPB ini dan bagaimana sebenarnya operasi-operasi ekonomi masih lagi boleh dijalankan seperti biasa. Cumanya pergerakan merentas daerah dan juga negeri diperketatkan, dan bagi mereka yang terpaksa merentas daerah dan juga negeri disebabkan oleh hal pekerjaan, diminta untuk mengemukakan surat yang berkenaan lah. Jadi kita ingin melihat kepada PKPB ataupun pengumuman pelaksanaan PKPB yang telah pun diumumkan semalam itu semua. Jadi kita ingin melihat kepada apa agaknya dari segi kita melihat kepada mungkin kerajaan memberi penyebab ataupun mungkin memberi ini merupakan alasan-alasan mereka terpaksa menjalankan PKPB dan sebagainya, dan ini telah pun dinyatakan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham menjelaskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh Lembah Kelang adalah berikutan kawasan itu merekodkan kes baru secara berselerak. Dan beliau memberitahu sekiranya penularan hanya tertumpu pada satu-satu lokaliti, kerajaan mungkin dapat melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara besar-besaran. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham juga menyatakan bahawa kes telah pun menular di setiap daerah kecuali di sekitar Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor. Dan kawasan-kawasan lain telah pun merebak dengan secara berselerak. Jadi sukar untuk kalau laksanakan PKPD dia sekadar dekat satu tempat tu saja. Lokaliti itu saja. Sebab tu kita kena laksanakan PKPB supaya dia tak berselerak ke negeri yang lain, dan itulah yang menyebabkan terpaksa dilakukan. Betul. Dan dalam masa yang sama juga KKM menyatakan bahawa kita tak boleh tunggu daripada zon kuning menjadi zon merah. Itu dalam kes yang akan menjadi lebih bahaya kepada masyarakat, dan perlu difahamkan penilaian risiko teruk ataupun tidak bergantung kepada bilangan kes positif seharian, tetapi juga kita lihat corak penularan kes COVID-19 di sekitar sesebuah daerah itu. Dan itulah penjelasan mengapa ia perlu dilaksanakan di Selangor, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur itu. Jadi untuk memahamkan mengenai PKPB ini, dia tidaklah sama seperti PKP itu. Kita nak keluar rumah pun mungkin ada sekatan-sekatan. Ada dua orang saja boleh. Ada dua orang saja. Siapa tu? Dua orang saja boleh keluar rumah. Siapa? Oh, dua orang saja. Siapa pula saya tanya? Betul, hanya dua orang saja setiap keluarga dibenarkan untuk membeli barang keperluan saja, dan aktiviti pergi tanya pula siapa kan. Dan segala aktiviti rekreasi juga tidak dibenarkan selepas ini. Dan kita ingin melihat kepada pengumuman di seluruh Lembah Kelang, terutamanya di Selangor. Dan ini kenyataan daripada Menteri Besar Selangor sendiri, iaitu Kerajaan Negeri Selangor terkejut dengan keputusan Majlis Keselamatan Negara yang mengisytiharkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di seluruh negeri Selangor. Dan kata Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syarif berkata, pengumuman berkenaan agak mengejutkan kerana keputusan mesyuarat MKN pada Isnin hanya menunjukkan Kelang, Gombak, Hulu Langat dan sebahagian Petaling yang mempunyai bilangan kes yang membimbangkan. Jadi kita lihat kepada alasan daripada ataupun perincian daripada Tan Sri Dr. Noor Hisham sebentar tadi juga telah menyatakan dia ataupun MKN tidak mahu sekiranya kawasan itu dikategorikan sebagai kuning pergi ke merah baru kita nak melaksanakan PKPB. Jadi ia sebagai satu tindakan yang lambat, Bizi. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga hari ini sebenarnya ada satu perkara besar yang menghangatkan kembali suhu politik tanah air negara, yang mana kalau kita lihat Datuk Seri Ibrahim, Presiden PKR akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah iaitu Yang Mustafa Billah Shah. Tapi sebelum kita berbincang mengenai perkara itu, kita akan pergi berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Okey, seperti yang seluruh rakyat Malaysia tahu bahawa hari ini adalah hari Presiden PKR Datuk Seri Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah iaitu Mustafa Billah Shah bagi mempersembahkan dan juga menyatakan surat akuan ataupun dokumen yang menyatakan beliau mempunyai sokongan majoriti daripada kalangan ahli parlimen untuk membentuk sebuah kerajaan baru, dan sama ada beliau akan menjadi Perdana Menteri ataupun tidak. Itulah masih lagi belum dibincangkan, dan Datuk Seri Ibrahim juga belum memutuskan mengenai perkara itu kepada media, dan kami di Astro ni akan bawakan perkembangan tersebut daripada semasa ke semasa, dan difahamkan Datuk Seri Ibrahim akan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada pukul sekitar 10 pagi. Itu adalah berdasarkan laporan media, dan kalau kita lihat ini sudah pasti akan mengganggu-gugat ketenteraman ataupun Kerajaan Perikatan Nasional itu sendiri. Tapi
walau bagaimana sekalipun yang dibincangkan pada peringkat politik ini, kita masih lagi belum memasuki fasa krisis. Sebenarnya kita masih lagi baru saja memasuki di awal-awalnya saja. Kerana ia masih lagi banyak perkara dan juga banyak proses perlu dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sendiri, dan ini semua akan bergantung kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk memutuskan sama ada untuk membenarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menubuhkan kerajaan baru, dan dalam masa yang sama memanggil juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan mendengar nasihat ataupun pandangan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin itu sendiri, Hafizi. Baik, kalau kita ingin lihat kepada ini merupakan saranan buat semua penyokong-penyokong, begitu juga dengan ahli-ahli PKR semua, di mana ini dijelaskan sendiri oleh pernyataan ini telah pun dikeluarkan oleh Setiausaha Agong Parti sendiri, Datuk Seri Saifuddin Nasution, yang menyatakan semua ahli PKR tidak diarah tidak mengadakan perhimpunan ataupun berkumpul di mana-mana tempat esok, terutama di jalan menuju ke Istana Negara. Dan peringatan itu dikeluarkan Setiausaha Agong Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Susulan kita menyaksikan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Rahri Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sekitar jam 10 pagi nanti. Dan Saifuddin turut memohon semua rakyat Malaysia agar bertenang ketika majlis perjumpaan itu sedang berlangsung, termasuk jika berlaku sebarang proses selepas penemuan itu. Dan itu kenyataan daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dan Fizi, mungkin kita ingin melihat kepada apa agaknya jangkaan pada hari ini selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan mungkin ada dari segi sudut pakar perlembagaan sudah pun meramalkan ataupun sudah menjangkakan ini antara perkara-perkara yang berlaku. Mungkin kita ingin melihat kepada kondisi ataupun kita ingin melihat kepada proses-proses yang mungkin berlaku selepas ini, dan ini kita telah pun bertanyakan kepada pakar undang-undang perlembagaan Lim Wei Jet yang berkongsikan beberapa perkara yang mungkin akan berlaku selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dan sekiranya, yang pertama adalah sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak benar-benar mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen, maka tiada apa akan berlaku dan mungkin ahli parlimen Port Dickson itu diminta mencuba nasib pada masa akan datang. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sekiranya Anwar dapat membawa dokumen dalam bentuk surat akuan berkanun ataupun SD, Sultan Abdullah mungkin boleh menasihatkan Anwar supaya mengemukakan keterangan lebih konkret. Itu yang kedua. Yang ketiga, Fizi. Yang ketiganya adalah Yang di-Pertuan Agong boleh memanggil ke semua ahli parlimen seperti yang berlaku pada bulan Mac yang lepas ketika krisis politik memuncak, memanggil ke semua ahli parlimen dan menyatakan sokongan siapa sebenarnya yang menyokong dan siapa yang sebenarnya telah pun menarik balik sokongan dan sebagainya, berjumpa dengan baginda dan menyatakan sokongan kepada siapa. Di situ baginda akan menilai dan juga melihat kepada data jumlah ahli parlimen yang ada yang menyokong kepada Datuk Seri Ibrahim ataupun menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan yang keempatnya adalah jika Yang di-Pertuan Agong benar-benar yakin Anwar mempunyai majoriti, baginda boleh menitahkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk bertemu dengan baginda terlebih dahulu. Tapi kemudiannya Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh memberi dua pilihan, iaitu sama ada beliau boleh meletak jawatan ataupun menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk bubarkan parlimen. Dan peringkat ni apabila Sultan Abdullah mempunyai budi bicara sama ada menerima cadangan membubarkan parlimen atau tolak cadangan tersebut, dan jika Yang di-Pertuan Agong menolak cadangan pembubaran parlimen, Sultan Abdullah boleh terus melantik Anwar menjadi Perdana Menteri. Dan itulah yang akan dijangka proses-proses yang akan berlaku ketika mana Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk hari ini. Dan kita harapkan supaya ia tidak menjurus kepada pilihan raya umum ke-15, kerana ini bukan saja pandangan daripada pakar-pakar politik tapi juga rakyat di akar umbi ini yang menyatakan bahawa lebih baik fikirkan kepada keadaan kesihatan dan juga kebajikan mereka terlebih dahulu, ditambah pula dengan PKPB sedang dilaksanakan, ada perniagaan-perniagaan yang baru saja nak mulakan semula perniagaan mereka tapi kini terpaksa menutup. Dan saya lihat ada pasangan-pasangan pengantin yang mahu melangsungkan perkahwinan dan sebagainya terpaksa menangguhkan sekali lagi perkahwinan mereka. Dan ini yang kita bimbangkan. Dan yang paling penting adalah meletakkan makanan di atas meja untuk anak-anak dan juga keluarga. Itu yang menjadi perbincangan hangat di media sosial sekarang ini. Bukan kisah-kisah politik dan sebagainya. Betul, proses demokrasi itu perlu diraikan di sebuah negara dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga
melihat kepada pengajaran yang kita boleh dapat pada PRN Sabah, Hafizi, kita boleh ingat kes penularan begitu meningkat di Sabah disebabkan oleh PRN Sabah, dan kes itu telah pun tiba di Semenanjung disebabkan ramai rakyat Sabah pulang kemudian kembali ke Semenanjung, dan sekiranya pergerakan besar-besaran itu dilakukan, PRU15 dilaksanakan, itulah yang menjadi kebimbangan rakyat sekarang ini, dan apa pun keputusannya, segalanya akan bergantung kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan yang pasti kalau kita semua masyarakat di seluruh Malaysia sebenarnya tertanya-tanya, siapakah sebenarnya yang menyokong ataupun di sebalik yang ataupun telah pun menandatangani SD yang dinyatakan sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni yang akan menghadap Yang di-Pertuan Agong nanti. Dan ini antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Nazir Aziz yang mungkin sebelum ini dilihat berkawan rapat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah pun menafikan tiada ahli Parlimen UMNO sokong Anwar. Itu yang dinyatakan oleh beliau, dan di mana kata beliau, Nazri juga menyanggah laporan sebuah portal pada Ahad mendakwa berlaku pergolakan dalam kalangan ahli Parlimen UMNO berhubung sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Nazri menjelaskan kenyataan Presiden UMNO Zaid Hamidi sebelum ini yang tidak akan menyekat sekiranya ada ahli Parlimen parti itu untuk memberi sokongan kepada mana-mana pihak tidak bermakna mereka sebenarnya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan begitu juga dengan kalau kita lihat pada satu lagi kenyataan telah dikeluarkan, iaitu sokongan BN, GPS, PBS bukti kepercayaan kepada Perikatan Nasional dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan sokongan padu beberapa parti politik kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melambangkan kepercayaan mereka kepada Kerajaan Perikatan Nasional dalam menangani pandemik COVID-19 dan juga cabaran ekonomi semasa. Dan ini kenyataan dikeluarkan oleh Setiausaha Agong PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang menyatakan sokongan yang ditunjukkan itu sekaligus menafikan cubaan pihak tertentu untuk menjatuhkan Kerajaan Persekutuan hari ini. Apapun, kita akan menyaksikan pukul 10 nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan kita akan bawakan perkembangan. Kita tempatkan wartawan kita di lokasi untuk menceritakan mengenai perkembangan semasa. Dan mungkin kita ke perkembangan seterusnya, Fizi. Ya, sebenarnya politik banyak boleh kita bincangkan, Fizi. Tapi apa pun, kita nak ke perkembangan seterusnya, iaitu apabila PRK Batu Sapi warisan menang tanpa bertanding, itu adalah petunjuk kepada penganalisis, petunjuk kepada politik yang matang. Ini kata daripada penganalisis parti-parti politik khususnya di Sabah perlu lebih matang dalam mencatur hala tuju politik mereka apabila melibatkan emosi rakyat negeri itu yang kini terbeban dengan penularan COVID-19 yang mana telah pun mencapai tahap kritikal, dan pilihan raya kecil PRK Parlimen P185 Batu Sapi perlu dijadikan sebagai langkah pertama parti-parti politik untuk bertindak matang, kata penalisis politik Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim. Kematangan politik ini turut melibatkan parti-parti memerintah kerana terdapat desas-desus mengatakan bahawa PRK tersebut mungkin ditangguh atas sebab perisytiharan darurat di negeri itu. Dan itu yang perkembangan mengenai PRK Batu Sapi. BN, PCS telah pun menyatakan hasrat untuk tidak sertai PRK. Cuma tinggal parti seperti Bersatu Sabah dan juga beberapa parti lain yang belum lagi menyatakan sokongan sama ada mahu meletakkan calon ataupun tidak. Baik, ini satu lagi pandangan daripada Pengerusi Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ERC, Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman, yang berkata, pilihan raya kecil PRK Batu Sapi hanya boleh dibatalkan jika darurat diisytihar di negeri Sabah susulan pandemik COVID-19. Dan kata beliau, pengisytiharan darurat perlu dilakukan kerajaan negeri ataupun persekutuan kalau kita melihat kepada pandemik COVID-19 ini, dan katanya kita mempunyai satu bentuk wabak sana, dan wabak ini pun tidak boleh dijadikan begitu sahaja, iaitu sebab membatalkan pilihan raya itu. Dan pilihan raya yang boleh dibatalkan apabila ada darurat, apabila ada deklarasi darurat dilakukan sama ada pihak negeri ataupun oleh pihak persekutuan sendiri. Itu dinyatakan oleh Tan Sri Abdul Rashid sendiri, Fizi. Ya, dan ironinya sebenarnya pilihan raya banyak telah pun diadakan di negara-negara lain seperti di Korea Selatan dan juga beberapa negara di Eropah, dan Amerika Syarikat sendiri akan menghadapi pemilihan presiden pada 3 November nanti. Betul. Dan kenyataan daripada WHO sendiri menyatakan bahawa sebenarnya pilihan raya boleh diadakan, tapi yang masalahnya adalah pematuhan kepada SOP. Itu yang menjadi masalah apabila pilihan raya umum itu boleh diadakan, tapi pematuhan kepada SOP susah nak dilaksanakan. Dan pengajarannya kita boleh lihat di negeri Sabah. PRN di Sabah itu segala SOP dan sebagainya telah pun dirangka oleh MKN, SPR, tapi kes meningkat disebabkan apa? Disebabkan cara berkempen ahli politik dan juga pembentuhan orang ramai kepada SOP itu tidak dilaksanakan dengan baik. Okey. Hafizi, saya rasa itu saja yang dapat kita bawakan kepada anda untuk hari ini di Awal Pagi. Sekian daripada kami kedua-duanya, Hafizi. Assalamualaikum, salam sejahtera.